Bismillahirrahmanirrahim. Buka kita dah buka mata, buka hati, buka telinga kita. Wa hiya qauluhu jalla min qailin. Dan ia gapo dia? Nah, ayatun wahidah. Satu ayat yang melekapi dalam satu ayat saat itu ialah daripada makna-makna takwa yang tiga. Makna takwa dikatakan dah. Makna takwa yang dikatakan dah. Hak asal-musannih kita sebut dulu tu lah. Ada takwa yang disebut dalam Quran tiga itlaq. Yang pertama bimakna al-khasyah. Yang kedua bimakna ta'ah. Yang ketiga makna tanzihil qalbi. Dan dalam satu ayat ni melekapi tiga makna saat ni. Wa hiya qauluhu jalla min qail. Dan ia ayatun wahidah ni. Qauluhu ialah firman Allah Ta'ala. Jalla yang maha agung ia Allah Ta'ala. Min qail. Daripada seorang yang berkata. Tuhan katanya. Laisa alal ladhina amanu wa amilus salihat. Junahun fima ta'imu. Tidak ada di atas orang-orang yang beriman daripada kamu tu daripada muhajirin wal ansar. Nah, wa amilus salihat. Dan amal mereka itu allazina amanu wa amma. Dia semaya, dia zikir. Nah, kemudian amal dia ni dah. Dia tidak ada di atas orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal ni junahun. Ialah satu kesalahan. Tak ada salah, tak ada silap. Fima ta'imu, pada barang yang sudah rasai oleh mereka itu dulu. Dulu mereka sudah rasa minum arak. Dulu mereka sudah rasa berzina. Dulu mereka sudah rasa bunuh orang. Dulu mereka biasa telanjang tak payah baitilah. Maka bagai-bagai mereka sudah rasa. Kata mereka salah. Jawab kata tak salah. Kerana dulu mereka tak reti. Dulu mereka jahil. Belum daripada datang Islam. Apabila Islam mari, Nabi bawa Islam, mereka beriman dengan Allah, beramal, maka tidak salah pada bahaya yang mereka rasai. Bila kata laisa alal lazina amanu wa amilus salihat junahun fima ta'imu iza mattaqau, apabila bertakwalah oleh mereka itu, apabila mereka itu takwa, barang mereka takwa dengan Allah, takut dengan Allah, wa amanu wa amilus salihat, mereka beriman dan sebagai amalan yang soleh, maka orang panggil tak jadi salah lah pada mereka. Thumma taqaw wa amanu, dan kemudian mereka bertakwa pula. Thumma taqaw wa ahsanu. Tengok. Fattaqwa al-ula, maka bermula takwa yang pertama. Ini orang panggil sebagai tafriq pada ayat tu lah. Qauluhu jalla min qail laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihat sani. Fattaqwa al-ula, maka bermula takwa hak yang pertama daripada ayat kata laisa 'alal ladzina amanu wa amilus salihat junahum fima ta'imu iza mattaqau, apabila barang yang telah takwa mereka itu. Takwa yang pertama tu iza mattaqau. Takwa yang pertama taqwa anisyirki, yakni takwa mereka itu daripada bersyirik, melihara diri mereka tu daripada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ni mereka melihara diri, pernah duk sembah berhala, mereka tinggalkan berhala. Pernah ibadat pada berhala, mereka tak sembah dah pada berhala, sepah pada ni. Ketika Nabi buka Fath Makkah Al-Azam, Nabi saat ni tu musim tawaf Baitullah dekat. Nabi semik sugi dia, maka cocoh di dahi, cocoh di muka bagi berhala. Dah. Lepas pada Nabi cocoh, Nabi tak ada kodah. Nabi cocoh gitu ya. Yang musim duk tawaf Baitullah, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Nabi mik sugi dia le poket, maka cocoh di dahi bagi berhala. Lepas pada tu sahabat ka bobak hak katok berhala pun ada, hak godeh tangi pun ada, hak kerak tekak pun ada. Itu sahabat Nabi tak ada buat. Tapi nak apabila mereka tu takwa pada Allah, mereka itu takut pada Allah, maka benda syirik-syirik tu mereka buang dengan sendiri. Dah. Bila nak tahran ke, tasutuh bagi Baitullah ataupun Al-Ka'batul Musyarrafah, bila nak tasutuh bagi Kaabah, bila Allahu akbar, Allahu akbar. Hari ni Tuhan Maha Besar. Bukan berhala 360 hektar tu, ya besar dak. Berhala hak likung Baitullah 350 ekar tak ada besar. Hak yang besarnya Allah, hak yang besarnya agung. Sebab tu Baila saat ni naik tas utuh Kaabah ya bewe.
Nak kata Allah Maha besarnya, Allah Maha agungnya, Allah Maha tingginya. Semua lain pada Allah, maka ditolakkan akan dia. Makna kata iza mattaqau wa amanu wa amilus solihat. At-taqwa yang pertama nak meliharakan diri daripada syirik. Nak tolak syirik-syirik ibadat selain pada Allah. Tengok. Wal imanul ladzi fi muqabalatiha. Tengok. Dan bermula iman. Iman mana? Alladhi fi muqabalatiha, yang sabitlah iman. Alladhi sabata wastaqarra, yang sabitlah iman itu fi muqabalatiha, pada membetuli akan dia akan takwa. Okay? Mana? Iza mattaqaw wa amanu. Iza mattaqaw wa amanu. Apa makna iman ketika ni? Pada membetuli takwa pada yang pertama itu. Gapo membetuli dengan takwa ketika ni? At-tauhidu, ialah nak mengesahkan Allah, nak menunggalkan Allah, nak mengsatukan Allah. Sebab apa? Dakwah mula-mula sekali kan Nabi kata, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Itu daripada Nabi ketebah pada akhir, yakni akhir daripada Nabi belum pada nak mati, Nabi naik tamibah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Kerana tekennya Nabi pada ketika dakwah di kota Mekah, yakni Nabi suruh mengucap la ilaha illallah, yakni kalimah syahadat, yakni nak mensatukan Allah, nak menunggalkan Allah, nak tolak benda selain daripada takwa ketika ni, yakni nak jaga daripada syirik. Apa syirik? Yakni duk syirik kepada berhala 365 ekor. Lepas tu ketika ni iman, ketika ni percaya dengan Allah, yakni nak mensatu Allah. Allah tunggal, Allah sah. Ada pun berhala hak 305 ekor, hak tu bukan weh, hak tu bukan. Nak beriman dengan tunggalnya Tuhan yang menjadi, nak mentunggalnya Tuhan yang disembah, ada pun selain daripada, maka ditolakkan dengan takwa kepada Allah. Beres? Kerana dakwah mula-mula sekali Allah Ta'ala tekir kepada Nabi SAW, yakni masalah dakwah itu ialah dakwah tertengi nak lepaskan manusia daripada syirik dan nak mentauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati iman, takwa, yang selepas daripada takwa tu iman tika ni orang panggil nak mengesahkan Allah. Wa taqwa as-saniyatu, dan bermula takwa yang kedua. Mana iza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat thumma taqaw wa amanu pula. Dah takwa yang kedua tu. Pada ayat tu apa maknanya? Anil bid'ati kainatun wasabitatun anil bid'ah. Yakni nak meliharakan diri, nak menjagakan diri daripada perkara yang reka-reka dalam agama. Mula-mula sekali yang nak dakwah tentang reka oleh agama, tak boleh sebab Islam tak ada timbul lagi. Islam baru-baru ceting. Islam baru-baru timbul. Maka baru timbul Islam, we demo kenal Tuhan dulu. Tuhan saat ni hak kita nak semua ni, Tuhan hak kita nak semua ni satu. Maka syirik dengan Tuhan, maka ditolakkan dia. Sebab tu awal-awal Islam fi sadrul Islam, maka Islam tu tekannya suruh tauhid kepada Allah, beriman dengan Tuhan, lain pada Tuhan tu bukan. Lepas tu yang kedua, mari summat taqaw wa amanu. Lepas pada tu takwa, lepas tu berimeh pula. Kemudian takwa ketika ni, nak takwa daripada benar, reka-reka daripada agama ataupun dalam agama. Sebab tu hadis mengata, man ahdatha mi fi amrina falaisa minna. Siapa-siapa yang duk reka-reka dalam agama kami, orang tu bukan daripada golongan kami, Nabi kata. Lepas pada Nabi, apabila Nabi mati tu tak ada timbul mana lagi masalah reka-reka. Lepas pada penanda Nabi mati tu pakak reka munglah tu kulah ni. Aku tak si keluar zakat, aku nak kembali pada agama asal. Orang ni kata Quran ni aku nak baca baik ni demo tu nak. Tu yang panggil reka-reka di dalam agama. Maka takwa yang kedua summat taqwa amanah, yakni nak peliharakan diri daripada reka-reka dalam agama. Supaya kita dok reka learning lah. Tu tak ngaji nak reka dalam agama. Dah kan? Banyak kan kita dok reka, masalah jatuh tina boleh capur. Jelah lako tu. Duk reka tak apalah, learning bahasa dia budaya, learning bahasa dia, kita labut learning, wak makan sikit-sikit capur jatuh betina bahasa dia. Kita nak kata bahasa dia tu, dia panggil reka-reka pada agama. Agama tak boleh. Lepas tu dia mau kata learning. Supaya ni masalah kita nak
Banyak benda-benda tak betul lah Islam banyak lah ni. Mana supaya jual buffet, supaya jual syabu. Kalau ni. Ni ulama dok jadi orang panggil tak jelas dalam masalah jualan ni. Dia mau makan cabu ataupun dia mau makan buffet. Buffet kita makan bayar 100 ataupun 200. Orang panggil kalau kita makan pesing mana? Kalau kita makan pesing kita kata nah. Mai'an kita tahu dah. Mau nah. Lepas tu mai'an bayar 207. Lepas tu kita makan habis dak 207 kita sorang. Lepas tu kalau kita makan tak habis, makna kata tuan kedai tu boleh daripada kita tu makan gopo dia. Lepas tu misalnya kita bayar 207, kita pergi makan 300 lebih. Nak panggil gopo dia kata. Situ ada gururun, ada tipu daya. Apabila ada tipu daya situ, ia nak tubik kepada ribawiyan. Ni masalah jelas tak jelas ni. Sebab tu rela ni banyak nyakit, banyak kau. Makan benda jadi tak halal molek. Nabi kata, kulu halalan kulu washrabu min rizkillah. Lepas tu halalan tayyibah. Halalan tayyibah. Hak ni nampak mih-mih nampak halal. Tapi halal tak jelas weh. Sebab tu orang ni banyak nyakit. Orang ni banyak selerak tabak. Orang ni banyak bucin calong. Orang ni banyak bergelai kabuk dalam masalah makan, dalam masalah minum. Sebab tak jadi nyata dalam masalah bak jual beli. Ni tak? Kita rekod tak ni? Dulu ada ke jual syabu? Dulu ada ke jual buffet? Tak ada. Lah ni pakat mereka-reka dalam masalah agama. Boleh ke tak boleh? Ni kena tanya hukum. Pasupah masalah perakan sangkum ke apa ni? Tak ada lah agama. Tak ada lah kau tu. Kita perakan sangkum, perakan ciwit. Nah, perakan ciwit. Boleh tak lah Islam? Islam tak ada hukum dimula perakan ciwit. Allah Ta'ala jamin siap dah nyawa kita. Lepas kita pergi demo perakan apa. Demo hak perakan kita pun mati. Sebab tu kata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mung Nabi Muhammad, mu mati. Mereka itu mati. Apa nak perakan orang mana? Ni tak jelas. Ni masalah reka-reka dalam Islam tu banyak. Patut takwa daripada masalah benda hak reka-reka. Nah, bukan nak rada tu nak royak penjelasan. Kata di hari ni banyak benda hak timbul di dalam Islam, dalam muamalat kita, dalam pergaulan kita, jual beli kita, makna benda tu tak jadi nyata halal. Kita kena jelas tu, kita kena nego satu hari. Dari apabila kita tak halal, duit kita makan tu. Masuk mari tu. Lepas perut kita jadi daging darah. Duk orang Tuhan tak terima. Sebab ni duk capur ni. Benda halal, tak halal, cerak, tak cerak, nyata, tak nyata. Sebab tu boleh duit banyak, tapi duk tak sunyi. Boleh duit banyak, tapi Allah panah weh lah umur. Panah dengan keluarga, panah dengan bini. Sebab duit yang masuk mari kita makan, anak kita makan, tak halal. Tak jelas tertengah halal. Sebab tu jadi panah pedai. Kena jadi nyata molek wi cerak molek wi cerak molek tu. Tu duk bid'ah patut takwa ayat yang kedua summat taqwa amanu nak takwa nak pelihara diri daripada reka-reka pada masalah dalam Islam. Wal imanul lazi zukira ma'aha. Dan iman yang kedua, summat taqwa amanu, iman yang kedua ni apa dia? Allazi zukira ma'aha, yang disebut sertanya serta takwa ni apa dia? Disebut iqraru uqudis sunnati wal jamaah, yakni nak mengikrar, yakni nak mengakui. Mengakui ke apa? Ada uqudis sunnati, akan akak-akak, akan segala akak-akak simpulan bagi as-sunnati, yakni jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jamaati, dan perhimpunan yang ramai tu oleh mana? Sebab tu Nabi ta'alaikum bil jamaah, lazim kamu dengan jemaah, lazim kamu dengan perhimpunan yang ramai, wa inna yadallahi ma'al jamaah, sesungguh pertolongan Allah sekali orang ramai. Lepas tu dia panggil iman pada kata summat taqwa amanu. Amanu tika ni, yakni kita berpegang dan kita percaya dengan kita ikrar, kita mengaku segala akak-akak dan simpulan daripada jalan Nabi, sunnah Nabi, tika laku Nabi, jalan Nabi, tika laku Nabi, telapak Nabi, itulah yang betulnya, itu yang kenanya. Wal jamaati, dan perhimpunan ramah. Kita tengok ulama ramah duk kat mana. Tengok sendiri. Pak ulama duk pecih pada ulama ramah, kita satu waktu tu tak betul. Sebab tu pepatah daripada dan syi'ir ta, aqdarul jama'ati afdalu min safwatil qalil.
bermula sebaik-baik ataupun sebaik-baik apa? Sekeruh-keruh daripada Jumaah. Misalnya Jumaah ni ramah beratus-ratus orang, tapi keruh Jumaah ni. Nampak keruh, nampak tak molek mana? Tapi afdalu, terlebih baik min safwatil qalil, terlebih baik daripada kesucian yang sikit. Kumpulan ni tak ramai, orang sikit sangat, tapi Jumaah nu ramai tapi keruh tak molek noh, tapi molek hak nu lagi. Hak ni kena tengok ramai, Jumaah ramai, ulama letan ni turut mana? Turut kok tu ha. Tak usah buat pandai sendiri ha. Mung pandai mustara mana? Dah, mung boleh baca atakan baca gopo katik. Hadis mu ingat apa patah. Pas kitab mu boleh baca apa buah. Pas mu ngajar orang apa orang nak murid, pas mu nak turut tak tahu lagu, mu kena fikir molek. Ha, jangan kita kena tengok baik-baik kepada ulama-ulama. Ulama ramai kok mana, kita turut kok tu buat ni oh. InsyaAllah ulama ramai yang tak sesat juga. Nabi kata, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak berimpung, tidak berkumpul oleh umatku. Ini ulama tu di atas kesesatan. Ulama cerak, ia tak membawa kita pada sesat. Turut ulama ramai. Ulama ramai kok mana? InsyaAllah kita tak sesat jalan. Kita tak pesong jalan. Kita tak selerak di segi berjalan ni. Turut ulama. Ulama tak kono kok tu lah. Tapi makna terbuka turut buta tuling ngaji tiklah. Belajar tiklah. Turut-turutlah, tapi mana kita kena ngaji bukan turut semata orang heret, turut buta tulis. Tak jadi juga, kena ngaji, kena belajar. Dan pula ia kata wattaqwa ats-tsalisatu, dan takwa yang ketiga. Mana takwa yang ketiga? Summattaqwa ahsanu. Yang tiga tu. Wattaqwa ats-tsalisatu, bermula takwa yang ketiga. Anil ma'asi al-far'iyati, daripada segala maksiat-maksiat yang bahasa cawengi, yang bahasa cabengi. Makna kita saat ni tu, kita pelihara diri kita, kita jagakan diri kita daripada maksiat-maksiat, deraka, segala deraka kepada Allah yang besin cawengi. Deraka asal kufur dengan Allah. Tu deraka asal. Deraka hak pokoknya, yakni kufur dengan Allah, seperti orang kafir semua berhala. Seperti orang kafir ingkar ada Allah, hak tu orang panggil pokok maksiat. Ada pun orang panggil yang cawe-cawe ngi maksiat, ataupun cabe-cabe maksiat, ataupun dahai maksiat, minum arak, tu dahai ya tu. Apabila seorang ia tak beriming dengan Allah, ia tak takut dengan Allah, dia saat ni tak mengesahkan Allah, ia boleh buat belaka. Ia berzina pun tak apa, dia minum arak pun tak apa, dia main judi pun tak apa, makan riba. Hata dia panggil cabe-cabe, dahe-dahe, satu perkara yang deraka kepada Allah. Apa summat taqau tu apabila ia takwa, ia nak jaga daripada maksiat-maksiat yang pesing cabe-cabe ni. Tu hak usul mana? Maksiat usul hak pokok, yakni kufur dengan Allah tu pokok. Orang ni tak mengaku Tuhan ada. Tuhan ada tak? Tak ada. Tuhan wujud tak? Tak. Dunia ni jadi kan nak? Jadi bin tamacat. Dunia ni ada cara tamacat, ada secara diri, ada Tuhan, ada al-Khaliq, ada al-Malik, tak ada. Maka orang kata begini, dia tu mengijakan pokok maksiat, pokok dosa. Itu dia. Tapi kita takwa yang tiga, summat taqwa wa ahsanu, hak ni nak jaga daripada maksiat-maksiat yang bahasa dahe-dahe. Wala iqrara fi hazihil manzilah, dan tidak jenis mengakui dan tidak jenis ikrar fi hazihil manzilah, pada ini pengkat tak ada ikrar. Ini tak ada kena ikrar. Adapun takwa yang kedua, iman yang berlawan dengan dia yang membetuli takwa, ketika tu syarak dan Allah Ta'ala suruh kita ikrar, kata jalan ni ahli sunnah ni lah yang betul, jalan ni bagi al-jamaah ni lah yang kenanya. Hak ni tak ada perlu kita ikrar. Cumanya kita nak sepak maksiat-maksiat yang pesing dehe-dehe, yang pesing cabai-cabai daripada kita. Faqabalaha, maka membetulilah ia Allah. Allah Ta'ala membetuli takwa yang tiga ni. Tsummat taqwa ahsanu, membetuli bil ihsan, dengan buat baik. Kita takut dah daripada maksiat saning. Lepas daripada kita takut, maka kita buat baik. Bukan tak takut buat maksiat, tak usah buat maksiat, tapi buat baik pun tak ada buat. Tak usah juga poresiat. Buat tak masuk, sejik tak masuk. Zina pun tak, minum arak pun tak, tapi mati masuk neraka. Nak apa? Orang sia dia kunikong, tujuh buat tak masuk, sejik tak masuk.
Minum arak pun tak, zina pun tak, makan babi pun tak. Tapi mati masuk neraka. Beda apa? Ya tak? Deh. Ni buat ke apa? Ikrar takwa daripada maksiat pun tak ada ikrar dah. Lagi pula takwa daripada maksiat pun tak ada. Deh. Kita kata ni nak takwa daripada maksiat-maksiat. Serta dalam tu saat ni tu kita membetuli dengan masalah kita takut daripada maksiat. Maka kita mendatang dengan buat baik. Dengan ibadat, dengan taat kepada Allah. Kita tinggal dah judi. Tapi kita membetulikan dia. Yakni dengan buat baik kita semaya. Dulu kita pernah judi. Lah ni kita membetulikan dia dengan buat baik. Kita bertobat dengan Allah. Kita istighfar banyak. Atau orang panggil membetuli maksiat yang kita sudah laku. Maka kita membetulilah dengan buat baik. Sebab tu Tuhan kata, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguh kebajikan itu dapat menghapus ia akan segala kejahatan-kejahatan. Kemudian takwa yang tiga, membetulikan buat baik. Kita tahu dah kita tinggal maksiat. Dulu kita biasa minum ketung. Kita minum ketung, minum ubat batuk, boh dalam ketung, boh kola, makan pening mutaitik. Dulu kita biasa kerja benda tu. Lepas tu kita tinggalkan daripada maksiat tu. Maksiat apa? Bahasa forok tu. Bahasa deher tu. Deher apa? Pucuk daripada kufur pada Allah tuhumi. Kemudian kita minumkan arak, minumkan ketung ni. Ini forok. Ini orang panggil caweng ni. Lepas tu lepas pada kita tinggal dah benda tu. Kita pelihara diri kita daripada ketung, daripada ubat gila. Maka kita mendatang dengan buat baik. Ibadat, taubat dengan Allah, istighfar dengan Allah. Deh. Wa huwa dan ia al-ihsan tu at-ta'atu. Yakni kita mentaati kepada Allah. Kita taat pada Allah, kita patuh ke Allah, kita buat apa yang dititahkan oleh Allah. Bukan semata kita tinggal maksiat dengan kita tidak mengijakan benda baik, yakni taat tak ada, kita kerja maksiat ke? Kita tinggal maksiat serta kita kerjakan benda taat. Kita kerja buat apa yang Tuhan suruh. Wal istiqamatu 'alaiha, dan kita istiqamah tetap. Betul masa. Alaiha ai li ajliha, kerana taat. Deh. Maka kita tinggal dah maksiat, maka kita membetuli dengan maksiat saat ni tu dengan kita buat baik. Kita hapus kejahatan kita dulu dengan sebab kita takwa. Kita tinggal dah benda gapo ketung, benda arak, benda berzina, benda masuk karaoke, benda apa kita tinggal. Lepas tu kita mari hapuskan benda-benda tu dengan kita taat pada Allah, istiqamah di atas amalan kita. Hari ni semaya Jumaat sokmo. Lepas Jumaat wirid nak kerana waktu. Wirid. Hak tu duk jadi berkatnya. Parela ni tak mau wirid. Sudah mai pak Assalamualaikum. Bangun kau. Pas nak berkat kat mana? Tak ada tangi, tak ada berdoa dengan Tuhan. Pak tu orang tak jadi berkat sebab tak ada berdoa, sebab tak ada wirid. Orang nak berkat ni dia kena rajin buat amal. Ya kena rajin buat amal. Bahawa amal bukan sehari, buat semua. Mik daripada muda sampai tua. Hari ke hari, berapa panggil wirid? Yakni benda duk ulat alik. Buat dah mai, kini buat pula. Mai dulu buat dah, hari ni buat pula. Esok buat, lusa buat pula. Duk ulat alik benda tu lah. Baru nak timbul keberkatan. Makna istiqamah di atas amalan ibadat dan taat kita. Dah. Sebab tu kena buat amal semua. Bukan kata kau cungak buat ni. Orang buat amal cungak tak berkat. Lepas tu fuad duk keramat. Bukan kata buat amal banyak gitu. Tak, buat amal semua. Lepas subuh buat amal kau ni. Buat amal kalau lupuk kita qada. Misalnya kita baca wirid Imam Nawawi, kita tinggal, kita qada. Kita baca selawat apa, kita tinggal, kita qada. Kita biasa baca Quran setengah juz sehari. Apabila kita tinggal, kita qada. Hari ke hari tu orang panggil istiqamah. Betul masa kita buat. Lepas subuh. Pas zuhur. Pasal. Kalau tu kita dulu, ya banyak pagi amalan yang tetapnya. Lepas tu lah lepas mengorek. Tengah tu buat amal pengorek. Tengah tu buat amal pasar. Hak malam tu syarat dah pukul 3 tu. Istiqamah hari ke. Sebab tu demo tu berkat. Sebab tu demo tu jadi. Lidah demo tu tajam. Doa demo tu diterima. Sebab apa? Amalan demo istiqamah. Pas kita nak beri berkat ni istiqamah. Buat ni bukan buat sehari, buat semua. Buat semua. Lama-lama lidah kita yang masing diri. Cuma tahu dia tu dia ikut kecek gapo. Orang dengar belakang.
Padai orang nak dengar yo pun masa muda umur 3-14 lagi buat amal siapa 2-3-40 pas orang tak masing kena. Pas kita baru amal hari ni pas nak pergi keramat lah jadi tak keramat deh. Mu baca buih mulut-mulut pun tak keramat. Pada mau ngaji ya aling. Yo ngaji aling padai mi umur 14 lagi siapa 30 pas tu ya aling padai. Pas kita mengaji 3 hari pas tu widang ayo tak ada deh. Supaya kita buat mutu nak gini bung. Orang pakai masa nak gini bung 20 minit sampai kedai buruk. Pak kita pulang mutu kita dah 5 minit. Cabut nyanyi tak lapar deh. Kena pakai masa. Kena pakai masa tadarrujan berasuran. Berasuran. Orang panggil tadarrujan berasure. Dah. Kena istiqamah amalan kita, kena istiqamah. Siapa yang nak berkat lah hidup, nak wikeramat lah hidup, wa amal kena seumur. Dah. Semua sikit apa sikit tak apa. Nah, lepas tu dia berkat diri. Lepas tu ikhlas dengan Allah, buat betul dengan Allah. Dia berkat mari sendiri. Nah, tu dia. Lepas tu buat amal, gapo hak terima buat amal semua. Nah, kita terima yak budak lagi. Umur 14 lagi terima kok mula haba kita dalam. Tak bawa sampai keluar ni duduk tak kereta. Gilah mana-mana. Pergi kita bawa sikit hak kita bawa. Nah, bawa semua bukan kau cungak ni kau cungak yang buat amal. Lepas ada cungak tak buat amal tak jadi. Duk tak kereta jalan kaki duk mana tak kapal tu tak kapal tu pewaklah kita tu wirid minhawi kita tu dia jadi deh fatakunu maka adalah ia at-taqwa as-salisah takwa makna yang 3 ni manzilata mustaqimit ta'ah menepati dan disurupa membetuli mereka itu mengistiqamah mereka itu at-ta'ati akan taat mereka. Makna kata dia tinggalkan benda yang dilarang daripada hak cawe-cawengi, hak cabengi pada manusia, maka membetuli dengan takwa tu dengan buat baik dengan taat, maka orang ini dikatakan orang yang beristiqamah mereka itu akan taat pada Allah. Wa amal mulai Palu muhaba kita dulu ya tak nak. Buat amal sikit tak apa dah. Tapi bisa umur. Hak pokok kita ni tinggal. Nah. Ni kalau dia terima banyak. Siapa nak buat amal tak ada. Siapa tinggal belakang-belakang. Dah buat so ya. Sebab tu orang ni. Jangan keramat ya. Yasin tunggal. Yasin tunggal. Asal dengan yasin tunggal. Yasin tunggal ya ulai. Ya niat lu. Ila hadratin Nabi Mustafa tu ya baca Fatihah. Niat pada pasal pada siapa? Pada orang tu. Pada aulia hadiah semua. Pasti ulana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 7 kali ya ulai Yasin. Tu orang panggil Yasin tunggal. Orang ni keramat Yasin tunggal. Tu uri tak ada Mekah orang panggil biasa tok ngi. Biasa tok ngi ni ya buat amal Yasin tunggal ni siapa kucing tak ada tangi. Tika dia duk baca Yasin tunggal lagi pula kucing benda binatang yang tak ada akik tangi. Sebab kadang-kadang orang ni keramat Yasin tunggal. Kadang-kadang orang ni keramat dengan Yasin fadilah. Kadang-kadang orang ni keramat dengan waqi'ah. Kadang-kadang orang ni keramat dengan selawat tawali. Kadang-kadang orang ni keramat dengan selawat dalailul khairat. Kadang-kadang orang ni keramat dengan selawat apa? Selawat bagi kau, selawat fatih. Tu tengok tayar wak amal. Ya kekal kau apa? Demo sekung ke apa demo. Wah tu. Kita tahu kuat amat ni kuasa sejuk hatiku. Kuasa tu ni, ku tak ada tinggal ayat muda lah. Selawat fatih. Ku tak tinggal ayat muda selawat tibil kulu. Aku tak bisa tinggal selawat kamilah. Ku tak bisa tinggal selawat tunggiyah. Wah, anak-anak sah. Ya kiamat tu anak-anak sah tu. Fal ayatu jama'at zikral manazilith thalasi. Maka bermula ayat. Ayat mana? Ayat kata laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihat junahun fima ta'imu. Kata ayat tu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihat junahun fima ta'imu. Ayat tu jamaat menghimpun ia ayat, mengkumpul ia ayat. Zikral manazilis salasati. Zikral manazilis salasi. Menyebut akan segala pangkat-pangkat bagi takwa as-salasi yang 3. Duk sebut tentang martabat-martabat bagi takwa yang 3. Mana? Manzilatil iman
Yang pertama dak sebut situ martabat yang 3, lagi pula martabat yang 3 pertamanya manzilatil iman. Yang pertama sekali dak sebutkan manzilah ataupun pangkat bagi iman pada Allah, iman pada takwa, iman pada apa sebut iman selepas pada takwa yang pertama ialah nak kepada tauhid, dan iman pada takwa yang kedua iaitu nak kepada apa dia? Nak melepas apa dia? Iman daripada takwa selepas pada takwa yang kedua yakni iman saat itu yang disebut yakni nak ikrar dan mengaku segala simpulan dan akad bagi ahli sunnah wal jamaah. Wa manzilati sunnati, dan pula menepati bagi sunnah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa manzilati istiqamati ta'ah, dan pula menepati dan pula serupa dengan istiqamah ta'ah. Ada mana kata di situ tu ada sebut iman, manzilah iman, manzilah bagi sunnah, manzilah bagi istiqamati ta'ah. Tengok. Fahadha, maka bermula ini. Tengok budak-budak ni semua. Mafahaza, maka bermula ini ai al-mazkuru min taksimi manazilit taqwa ala salasa, yang disebut daripada bahagia, daripada segala pengkat-pengkat dan tarah bagi takwa terbit di atas 3 ni. Maqalahul ulama, barang yakni perkataan yang berkata akan dia akan al ulama, oleh para ulama. Ulama ada berkata ulama rahimahullah kata berkata fi bayani makna taqwa, pada nak menerangkan akan makna takwa. Maka ulama sebut, ulama goyak yakni pada nak menyatakan makna takwa. Qultu, berkata oleh aku, kata musannif, kata ana wa ana, dan aku yakni musannif. Wa ana, dan bermula aku yakni musannif. Wajatu, mendapatlah oleh aku, kata musannif, at-taqwa, akan takwa itu. Aku sudah dapat akan takwa. Hal kauniha, hal keadaan takwa mutalabbisatan, bersepakai ia takwa bimakna ijtinabi fudulil halal, dengan makna nak menjauhkan perkara-perkara yang lebih daripada perkara halal. Perkara lebih-lebih daripada benda halal. Benda ni benda halal tapi perkara tu lebih terlajak daripada benda halal, maka nak menjauh daripada benda-benda yang terlebih daripada halal. Makna benda yang lebih bukan benda tak molek, benda molek tapi hak terlajak sepatutnya makan nasi 3 kali. Hak tu dia panggil sepatut kita. Patuh kita makan lebih pada 4 kali, 5 kali, hak tu dia panggil fudulil halal. Kita nak tinggal tu. Misalnya orang kita kebanyak kerolik kita makan pagi sekali, tengah hari, lepas tu malam. Lepas tu makan sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali. Makna kata makan nasi hak tak molek, bukan nasi tak molek, nasi hak molek, beras molek. Tapi kita nak tinggal hak makan yang kepak, yang kelima, yang kening. Maka makna kata takwa setengah hak musannif dapat dengan makna nak menjauh daripada perkara yang tak perlu daripada perkara halal yang kita nak ambil, maka kita tinggal. Misalnya pakai baju tu tak pakai 5 lah, 6 lah, cukup dah. Kain sarung 4-5 nilai cukup. Ya pakai siapa 100 lah. Tu dia panggil fudulil halal, nak tinggal, nak menjauhi. Itu setengah daripada makna takwa, nak menjauhi daripada perkara-perkara hak yang jadi sia-sia, perkara hak jadi melebih-lebih itu nak tinggal. Wa huwa ma ruwiya fil khabaril masyhur anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Wa huwa, dan ia ijtinabu fudulil halal. Takwa dengan makna nak menjauhi daripada perkara-perkara yang terlebih, perkara yang terlajak daripada perkara halal ni. Marwiyah, barang yakni hadis. Ruwiyah yang dicerita akan dia fil khabaril masyhur, pada khabar dan pula berita hadis yang dimasyhur akan dia. Khabar masyhur, berita masyhur, hadis masyhur, yakni hadis yang dicerita akan dia lebih daripada 12 orang. Lebih daripada 10 orang naik kota, nama hadis ni orang panggil hadis masyhur. Kalau hadis nak sampai 30, 40 tu orang panggil hadis mutawatir. Tak terbenar oleh nak kata bohong hadis tu. Sebut dalam hadis masyhur kata ana anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahasanya Nabi qal, sebeda ya Nabi tana, innama summiyal muttaqun, sesungguh dipernama dipanggil orang takwa itu muttaqin, orang itu muttaqin.
Nak boleh dipanggilkan orang takwa tu orang muttaqin. Orang takut pada Allah Ta'ala. Mana weh? Nak boleh panggil muttaqun tu muttaqin. Orang takut Tuhan tu boleh panggil muttaqin. Litarkihim. Kerana tinggal mereka itu al-muttaqin. Mala ba'sa bihi. Barang yang tidak mengapa. Barang tu tidak mengapa dengan dia dengan barang. Misalnya kita nasi kita nak makan 5 kali. Tak ada apa. Beras kita, ada lagu ni kita nak nanok siapa 5 kali ni, tak ada mengapa. Tapi dia tinggal benda tu. Makan 2 kali, pagi sekali, petang sekali. Setengah orang makan, pagi, petang. Tengah orang makan, pagi, tengah hari, malam. Kau dah tu ya? Lepas tu, yang keni, yang kepak, yang kelima, dia tinggal. Barang tak ada mengapa nak makan. Tak ada perkara halal beras dia, duk lagu ni, dia lagu genuk dia. Lauk duk lagu tujing dia. Tak ada mengapa. Tapi, dia tinggal kerana hazran ataupun hazaran. Kerana nak beringat. Kerana nak cuma. Nak beringat dan nak cuma. Amma bihi ba'sun. Daripada barang dengan dia tu mengapa. Nak beringat daripada barang tu mengapa. Asal barang tak ada mengapa. Tapi nak tinggal daripada barang dengan dia tu. Takut-takutnya jatuh di dalam haram. Takut-takut jatuh dalam haram. Makan berdoa siapa tak bangun subuh ke dia juga. Makan banyak berdoa siapa bahaya di. Siapa bunuh perut. Jadi ke? Apa? Jadi buruk dalam. Jadi nanah. Makan banyak berdoa. Bahaya tu haram juga. Kamar dia kata. Wallahu a'lam. Sekat tu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dia pula. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wa madza 'ala Allahi aziz. Tengok mula. Tuhan kata rana weh. Deh. Alam tara, adakah tidak nampak engkau ya Muhammad? Tak ada dalil tu. Tanzur, adakah engkau tidak memandang, engkau tidak menilik ya mukhatab. Hei mukhatab, yakni seorang jadi khitab oleh Allah Taala. Orang panggil istifhamut taqririn. Huwa ia alam tu. Alam hamzah lah. Hamzah yang ada belum pada alam tu. Istifhamut taqririn. Namu istifham persoalan nak menetapkan hati bagi mukhatab. Orang dikhitab tu dah. Kita kata Nabi Muhammad dikhitabkan oleh Allah Ta'ala. Alam tara, adakah tidak nampaklah engkau ya Muhammad? Annallaha, akan sesungguh bahawasa Allah. Ya mukhatabu, orang dikhitab tu. Boleh katanya Nabi kita dah. Sebab tu ayat ni pada Nabi, tu Quran pada Nabi. Annallaha, akan sesungguh bahasa Allah Ta'ala itu. Khalaqas samawati. Telah menimu dan menjadilah ia Allah. As-samawati. Akan 7 petala langit. Tuhan menjadi 7 petala langit. Wal arda, dan akan 7 petala bumi. Allah Ta'ala menjadi 7 petala langit, 7 petala bumi, menjadi bil haqq, dengan kebenaran. Bukan bohong ni. Benda ada tak pai mata kita itu lah. Kita boleh musyahadah, boleh tengok, boleh nampak motai-motai ada atas kepala kita langit. Sebab tu pepatah rata as-sama'u fawqana, langit duduk di atas kita. Wal ardu tahtana, bumi duduk di bawah kita. Hak ni Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi ni dengan benar. Benar lah. Benar. Boleh tengok dengan mata kita. Boleh lihat dengan mata kita. Boleh tengok dengan motai-motai ta'yinnya zat bagi langit, zat bagi bumi. Bermakna kata benda ni Tuhan jadi sungguh. Sungguh tak? Sungguh duk tak pala kita langit duk betul tu. Ada lak tah dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari. Turun hujan daripada langit. Sungguh tak? Musyahadah kita dengan mata benarnya. Sungguhnya. Tengok tu. Annallaha khalaqa ni makna kata Tuhan menjadi minal adami ilal wujud. Tu asal mana khalaqa? Apa khalaqa? Orang panggil menjadi ai minal adami ilal wujud, daripada tak ada mari kepada ada. Asal langit tak ada, bumi tak ada. Belum daripada Tuhan jadi langit dan bumi ada apa? Tak ada apa sekarang. Ada zat Tuhan esa. Pas mula-mula sekali Tuhan jadi ke? Jadi nur Nabi Muhammad. Bukan jadi syurga, bukan jadi ngakau lagi. Makna nur Nabi dulu. Belum daripada ada langit, ada bumi. Ada lagi masalah nur Nabi. Kita tak tengok tu. Dulu langit tak ada atas kepala kita. Bumi tak ada di bawah kita.
Kemudian mula-mula sekali Allah Ta'ala menjadikan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata setengah daripada ulama kata sebab jadi cahaya Nabi Muhammad, jadi di atas rupa burung merak, janguknya Nabi duduk dalam syurga, maka Nabi suluh tubuh dia sendiri cahaya Nabi Muhammad. Nabi malu. Apabila malu Tuhan janguk sangat Tuhan jadi dia nuk yung ni ataupun burung merak, maka peluh Nabi. Maka peluh Nabi kata setengah jadi arash ilahi, lepas tu jadikan kursi, lepas tu jadikan lauhil mahfuz dengan cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan jadi. Benar ni? Benar. Lepas tu tengok tu. Tuhan jadi langit 7 lapis. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Langit pertama, langit 2, langit 3, langit ke-4, langit ke-5, langit ke-6. Langit yang 7. Tak ada siapa dia siapa lagi segabuk. Nah, malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak bumi pertama, bumi kedua. Pak kali kita cok luk turun pergi lagi. Bumi patak bumi dah. Amerika ada bawah tu. Kemudian di antara bumi ni musim kita, ya bulat ni. Ya bulat baik ni, ya bumi ni. Nah. Kita tahan. Kita ni duk hujung nah. Kita duk patak ni kita ni. Syarqi ni kita bawah ni. Syarqi Asia kita bawah ni. Ni patak bawah bawah. Hak ni dia panggil Maghrib. Ni dia panggil Maghribi. Dia panggil Maghrib. Nah, ni dia panggil Maghribi ataupun Maghrib. Hak ni hujung jatuh lah. Hujung langit sebelah jatuh. Ni hujung langit sebelah naik. Lepas tu orang panggil di antara ni. Ni. Antara bombing palah patak gi naik. Kalau tebuk gi. Orang panggil 30,000 kilo. 30,000 kilo. Kalau cok leknya kita cok bumi ni. Cocok nak. Ataupun atas cocok mari. Maka perjalanannya 30,000 kilo. Nah, 30,000 kilometer. Kalau musim sutih, kira ambil 3,000. Aneh puluh. 30,000 kilometer. Cocok gi. Kalau maka Allah musim turun gi. Siapa alik sana tapi cocok nak atas. Kita duduk belah atas dah bawah. Kita duduk belah bawah. Makna kata bumi ya musim gitu dah. Tengok. Muta'allikun biyakhluku. Tambit muta'alliku yakhluku. Mana? Ni nak wayak ni nak ya bil haqi je. Wa huwa dan ia bil haqi ni. Muta'allikun bergantung ia bil haqqi ni biyakhluqu dengan lafaz yakhluqu itulah innallaha khalaqa gitu gini. Muta'allikun huwa ia bil haqqi ni muta'allikun bergantung ia bi khalaqa dengan lafaz khalaqa. In yasha yuzhibkum jika menganak kilah ia Allah Ta'ala kanak kiba. Salata maf'ul bagi in yasha ay az-zahaba. Tuhan nak perhilang. Tuhan nak perapga, nak perhilang langit dan bumi. Tuhan nak perhapus langit dan bumi. Tuhan nak peracur langit bumi. Yuzhibkum nasjaya memperhilang ia Allah kum akan kamu. Lah ni kamu ada di atas muka bumi. Langit ada atas palamu. Tapi jika kalau Tuhan nak memperhilangkan kamu, nescaya Allah Ta'ala memperhilangkan kamu. Ayyuhan nas, hei manusia. Lepas tu Tuhan perhilang belakang langit dan bumi. Tuhan peracur dah. Kita tak utuh langit. Bumi ngekah. Manusia mati. Tuhan DJ makjuk. Lepas tu tak ada dah lah. Habis licing lah. Hacur lebuh habis. Lepas tu Tuhan nak mendatang dengan perkara yang baru. Boleh ke tak? Daripada mu sudah mati dah. Sepatut nenek kita mati beratus tahun. Mati beribu tahun dah. Lepas tu Tuhan nak jadi semula. Nak datang semula. Payah ke bagi Allah? Tengok. Wayati. Dan membawa datang ia Allah. Bi khalqin jadid. Dengan jadian yang baru. Lepas daripada Tuhan perhilang langit. Tuhan peracur bumi. Tuhan perhilang kamu. Tuhan mati kamu. Lepas tu Tuhan mendatang dengan kejadian baru. Ada bi khalqin jadid dengan kejadian baru badalakum gantian daripada kamu. Perkara ni payah atas Tuhan kan. Wa madzalika tengok molek dan tiadalah demikian itu demikian mana demikian az-zahab tu dalil wa madzalika dan tiada demikian itu ai al-izhabu wagi pula wal ityan nah, yakni memperhilang oleh Allah dan nak mendatang oleh Allah Ta'ala saat itu dimaksud itu saat ni alallahi bi'aziz di atas Allah Ta'ala tu jadi payah kau jadi susah. Jawab kata mudah lebih pada kulit bawang lagi weh. Mudah bagi Allah Ta'ala lebih pada kulit bawang tu lagi.
Kulit bawah kita soyak payah dah. Tapi Tuhan nak menimbul orang yang mati dah. Tok nenek kita sudah mati dah. Orang dulu-dulu macam tu ada beribu tahun dah. Tuhan nak bakit mari semula. Tuhan nak jadi semula. Payah kan? Jawab tu nipis. Mudah lebih pada kulit bawah tu lagi. Mudah? Seni ya Tuhan panggil. Siuk sunah sangkala yang kedua. Israfil siuk sunah sangkala. Supaya ngata nak lembu dah 12 lubang. Pong. Dah, roh tu mari sepuang kolak bom dah tumbuh habis. Tumbuh habis di bumi mahsyar itu. Payah ke bagi Allah? Tak ada payah sikit abuk. Payah itu tak? Hei, Israfil. Musi sunah sangkala yang kedua. Israfil pun pergi sunah ya. Kau tu hai dia nak supaya tak nak lembu panjang. Ada 12 lubang, ya pun siup. Mong deh. Rusak ni tu, nah kau marilah. Timbul mari supaya kulak poh timbul. Payah ke bagi Allah? Tak ada payah sikit habuk. Lebih mudah daripada kulit bawah tu lagi. Dah. Wa barazu. Tengok lillahi jami'ah. Dan timbullah mereka itu annas. Timbul manusia selepas pada Allah Ta'ala menjadikan yang baru. Wa barazu. Dan timbul. Dan lahir mereka itu annas yang sudah mati. Apa makna barazu? Kharaju. Keluar mereka itu daripada kubur-kubur mereka. Siapa dia? Ay al-khalaik. Deh. Manusia tu tubik timur daripada pada mahsyar, maka timur supaya kulak mula-mula, lepas pada tu Tuhan hantarkan masalah tubuh-tubuh, patu roh carikan badai masing-masing. Wa ta'biru fihi, dan bermula takbir padanya. Deh. Pada qaulihi ta'ala saat ni tu. Dah. Fi qaulihi ta'ala in yasha yuzhibkum wa ma dzalika 'ala Allahi wa ma azalika 'ala Allahi bi'aziz ni. Wa fi ma ba'dahu, dan pada barang yang sabit kemudian daripadanya. Dan pada barang yang sabit ba'dahu ai ba'da hadzal ta'bir bil madhi, dengan perkara yang jatuh dulu. Kenapa? Li tahaqquqi wuqu'ihi. Kerana ceraknya oleh berlaku bagi ma ba'dahu, barang yang sudah jatuh, barang yang selepas daripada itu dengan perkara yang telah lalu, maka benar tu akan tahakkuk dan cerak bagi tahu berlaku dan jatuh hasilnya. Lillahi jami'ah. Jadi wa barazu tu keluarlah makhluk-makhluk saat itu lillahi jami'. Pahara semua makhluk tu akan beripung. Pahara ni. Mula-mula ni mati. Kita pun mati. Tok nenek kita mati. Tok adik pun mati. Nabi Nuh pun mati. Kau Nabi Nuh pun mati. Mati belakang dah. Lepas tu Tuhan menimbul. Maka menimbul. Maka semua timbul daripada makhluk saat itu. Dah. Kama dia timbul. Semua tu berimpung bagi Allah. Berkumpul untuk Allah semuanya. Semua nak lari talih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Semua kita akan klik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir padanya pada qawlihi ta'ala mana? Inna Allah alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bilhaq. Lepas wa ya'ti bi khalqin jadi. Lepas takbir tu. Wa fi ma ba'dah. Dan pada barang yang kemudian daripada takbir saat itu bil madhi, dengan perkara yang telah lalu. Perkara yang telah lalu daripada kita saat itu li tahaqquqi wuqu'ihi, kerana ceraklah oleh jatuhnya dan berlaku ma ba'dah. Lah ni kita. Lepas tu barang yang selepas pada kita, maka akan jatuh berlaku hasil dia tu cerak. Sebab tu tengok sini, sebab apa Tuhan kata iqtarabatis sa'ah. Tuhan ibarat dengan fi'il madi. Fi'il madi saat ni tu tunjuk tak berlaku dah, tapi kiamat tak berlaku lagi. Kenapa boleh Tuhan ke ibarat? Tuhan cakap ngata iqtarabatis sa'ah, yakni berlaku dan hafil oleh hari kiamat. Makna hari kiamat telah hafil. Makna telah hari kiamat tu tak ada berlaku lagi, tak ada jadi lagi. Tapi nak ayat tahakkuk hari kiamat akan cerak berlaku, maka sebab itulah Tuhan saat ni ibarat dengan kata yakni dengan katanya iqtarabatis sa'ah. Faham ni? Sagi kita misal. Supaya kita qamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Sesungguh semaya sudah berdiri. Semaya berdiri lagi? Tak ada berdiri lagi. Tapi nak royak tu semaya akan berdiri sungguh tak lagi. Tu dia. Tengok dulu.
Faqala ad-du'afa lillazina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Tab'a. Tengok. Jadi kita tengok sini dah. Tuhan kata kan sini. Nak faham payah juga ayat ni. Lepas tu kita faham lah. Tengok Tuhan kata. Tuhan permai katanya kata kan. Tengok. Qauluhu ta'ala alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Adakah engkau tidak tengok ya Muhammad ataupun hei mukhatab yang dikhitabkan dengan ayat ni? Orang dikhitab kita pun termasuk annallaha khalaqas samawati wal ard. Telah menimu dan menjadi Allah akan 7 petala langit, 7 petala bumi. Mana gana alam ta'lam maknana alam tara, alam ta'lam. Adakah tidak tahu, tidak yakin ayyuhal mukhatabu, wahai orang yang dikhitab, ditutur ke apa? Dikhitab, dimahadapikan ayat alam tara annallaha khalaqas samawati wal ard. Adakah tidak yakin engkau ayyuhal mukhatab wal muradu umumun nas. Jadi masalahnya kita kata ni alam tara tu kena kepada kebanyakan manusia. An aujada an aujadallah apa wal murad umumun nas, yakni umum manusia, kebanyakan manusia saat ni tu ya tahu tak kata Allah Taala menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi. Maka setengah-setengah tu tahu, setengah-setengah tu tak pegang dah kan. Kemudian ketika ni annallaha dah umum nah kita nak annallaha bahawa Allah Taala. Tengok molek. Alam ta'lam ayyuhal mukhatab, yakni muradnya umumun nas, yakni kebanyakan manusia. Murad dengan alam ta'lam ini kebanyakan manusia. Annallaha aujada, sesungguhnya Allah menjadi as-samawati wal arda, akan 7 petala langit dan 7 petala bumi, menimu dan mengada alal wajhis sahih, di atas jalan yang betul. Tengok langit betul tak betul? Langit ada beyang ke? Tak ada. Langit ada serok tak ada. Bumi ada tak molek? Tak ada. Di atas jalan yang sahih, adali ala hikmatihi, yang tunjuki di atas hikmatnya dan rusianya rusia Allah. Maka Tuhan buat 7 petala langit, 7 petala bumi ni. Nampak langit tak molek ke? Nampak bumi tak molek? Semua tu orang panggil perbuatan Allah yang tunjuk di atas rusia dan hikmatnya hikmat Allah Ta'ala. Nah, molek tak langit? Molek. Bumi molek. Tengok laut. Allah, kita naik ke Phuket. Ataupun naik ke Patong. Naik kepada Krabi. Pergi kepada Kok Pipi. Ataupun pergi di Lipik. Tengok air laut. Oh, hijau. Cuci lagi bawah. Tak ada pakar. Jangan tak? Jangan. Sahihnya, betulnya Allah Ta'ala tunjuk di atas hikmat Allah Ta'ala jadi. Dengar? Wa annahu lam yakhluqhuma. Dan bahasa Allah ni tidak menjadikan 7 petala langit dan bumi ni abasan wa mai-mai. Bukan. Kalau mu pahal kata Tuhan jadi langit bumi untuk mu buat maksiat, untuk mu tak ada mikir apa, silap kamu. Mu kena mikir kenapa Tuhan jadi langit. Tengok kuasa Tuhan. Buat langit betul atas kepala kita, suk mata mandai kita tengok. Tak ada tias putung pun tak ada. Pas tengok atas bumi ada pak tinggi, ada pak rendah, ada pak jadi tanjung, ada pak lubuk, ada pak air. Ni nak kita mikir kata manusia ada tinggi, ada rendah, ada lebih, ada kurang, ada kaya, ada sesak. Bumi ni pun ada tinggi, ada rendah weh. Manusia ada kaya, ada sesak, ada aling, ada jahil, ada payah, ada seni. Tengok di bumi tu pada mu kena mikir. Bukan tu hewat langit bumi saat ni tu orang perkara. Wak saja gitu. Wak jadi saja sia-sia, tak ada mu kena mikir apa. Bukan kata tak ada faedah apa. Dak. Tuhan kata ku jadi langit bumi untuk memikir, mikir, klik kepada Tuhan je. Siapa dia? Allah. Jangoknya buat jangok kan Tuhan ya jangok. Langit jangan tak jangok, gatung dengan bintang, gatung dengan bulan. Maka tengok, oh nak tik tak boleh, bulan malam penuh-penuh. Nak tik tak boleh. Sebab apa? Tuai wak dia tu jangok. Tuai wak dia tu sahih. Tuai wak dia saat ni tu kuasa. Lepas tu bahagia kita tengok. Kalau misalnya kita tengok bahagia tu baik pada syarikat, tu baik berisak tak boleh. Mana berisak tu tak agak? Orang kerja tak lagi. Tengok mutu, kalau mutu tu tahan besi pun molek mutu tu baik betul ke comel. Makna kata orang menjadikan mutu tu, makna kata orang tu pandai, orang tu bijak saknonya. Lepas tu lebih daripada mana-mana lagi. Wak langit bumi dengan tak ada contoh dan teladan. Lepas tu baik pula molek weh, benda yang Tuhan buat. Maka kita mikir, Allah orang buat ni jadinya, orang buat ni kuasanya, buat dengan tak ada contohnya, tauladan. Ni nak kata di atas jalan yang sahihnya yang menjadi itu. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala.
balil istidlali bihima. Bahkan so kita menutup dalil dengan kedua, dengan langit dan bumi kata tuai ya dah. Pas tuai ya tak boleh tengok, mu kena mikir, mu kena halusi, mu kena renung ni. Kalau tak ada tuai cerap pelaganya matahari, pelaga matahari dengan bulan, pelaga matahari dengan bintang. Kalau tuai ya tak ada. Ni tuai ya duk bercara, mu kena mikir. Kenapa langit sutik? Nah, kita tak bulan sutik. Matahari sutik. Quran sebutir. Orang menjadi ya seorang ya. Tu hewan Quran sebuah. Matahari sutik. Bintang. Kita katanya bulan sutik. Lepas tu Tuhan jadi Quran pun sutik. Baitilah pak kita duk tuju, duk qawak, duk ibadat puasa. Karena ini tunjuk ala wahdaniyati wa kamali kudrati. Tunjuk di atas kata sa Allah. Sa yang menjadi, sa yang mengada. Sutik bulan, sutik bintang, sutik matahari, sutik Quran, sutik Baitullah, sutik maqam Ibrahim. Karena tunjuk di atas wahdaniyati, sa-nya Allah. Faham? Deh, mana tengok? Balistidlali bihima ala wahdaniyatihi, di atas ketunggalan Allah, wa kamali kudratihi, dan pula sempurnanya kudrat Allah, fayabuduhu, maka ibadat mereka itu akan Allah wahdah, wala yusyriku bihi, dan jangan duk syiriklah dengan dia dengan Allah syai'a dah. In yasha yuzhibkum, kalau Tuhan nak pergi lah. Kalau bagaimana Tuhan mati, walaupun kaya mati. Walaupun gedebel mati, walaupun raja pun mati kalau Tuhan nak hilang. Tak? In yasha yuzhibkum, supaya itulah masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kan, bagi yang Tuhan nak adalah ia. Wa ma lam yasha, dan bagi yang Tuhan tak ada kerana lam yakun, tak ada adalah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Bagaimana hak Tuhan nak adalah benda tu. Bagaimana Tuhan tak nak, maka tak timbullah benda tu kan. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Faham? Tu dia. In yasha yuzhibkum wa ya'ti biqaumin. Kalau fak ni tak saya beriman dengan Tuhan, tak saya taat Tuhan, tak saya mikir tentang terjadi langit dan bumi. Wa ya'ti biqaumin, Tuhan akan buat datang satu kaum ghairikum, sebelain pada kamu, sebaik pada kamu, atwa'ullah, yang terlebih mentaati daripada kamu. Jangan kita dah harap kita di hari ni tak ada taat Tuhan, nanti memberingat-beringat Tuhan nak peracur kamu, Tuhan bakitkan kaum yang lebih pada kamu lagi. Jangan dah buat sedap. Pakat deraka Tuhan belaka supaya kaum Nabi Nuh pakat tu taat Nabi Nuh, pakat deraka Nabi Nuh. Tuhan basuh bumi, wari aibah mati bilicin tinggal 40 pasal ya tak tu kan. Kenapa? Puak ni tak taat. Tuhan akan bakit kaum lain yang lebih baik daripada kaum ini, cuci bumi, kain bakitkan kaum yang lain untuk taat kepada Allah. Tengok. Khalaqa wa huwa minal adam ilal wujud. Apa makna khalaqa? Menimbul daripada asal tak ada mari kepada ada. Yakni ada mari tak ada. Asal langit dan bumi tidak ada. Lepas itu Tuhan menjadikan dia. Orang panggil benda mari tak ada. Khalaqas samawati wal ard. Tengok. As-samawati allati abbara biha. Tuhan ibarat dengan as-sama bijam'in. Dengan jamak mana kan? As-samawati. Al-arda tak ada ibarat dengan jamak. Ibarat dengan mufrad. Kita dah uyak sama dah. Isyaratun ila anna samawati tabaqatun. Langit-langit tu berlapis-lapis. Ba'idatun. Selapis-lapis dia jauh. Lapis langit pertama, langit dua, 500 tahun. Langit dua, langit tiga, 500 tahun berjalan ni. Tu orang panggil tabaqat ba'idah. Jauh ia. Min kulli ahadin minha. Daripada tiap-tiap satu langit daripadanya. Jauhnya perjalanan ni. Tapi masalah bumi. Bikhilafil ardi. Li'annal arda tabaqatuha misla wahidatin. Tapi lapis bumi saat ni rapat dia supaya ngasah dah weh. Supaya ngasah. Patu wa ma zalika 'ala Allah bi azib. Kata molek. Ma ni ma apa ni? Ma nafiyah. Tapi ma nafiyah ni beramal semacam laisa. Laisa sedara kana meropong ising menasak khabar. Ma 'ala Allah ma zalika, tidak ada dimakan itu. Dimakan al-izhab. Lagi pulaknya wal ityan. Alallahi bi azir, tidak adalah di atas Allah tu jadi payah, jadi susah nak kembali benda tak ada nak jadi semula, benda ada nak ada semula, ataupun benda hilang nak ada semula, payah ke? Maka beramal di tika ni. Maka apabila laisa, ma tu beramal macam laisa, maka tika ni harus kita ziadah ba pada khabar ma semacam laisa. Sebab tak laisa zaidun biqaimin, laisa zaidun bijalisin. Ni wa ma zalika 'ala Allah bi aziz.
harus ziyadah masalah ba pada khabar bagi manafiyah yang beramalah ia semacam amalan laisa. Dah sekat tu dulu kamar kata wallahu alam. Tu dia. Buka beka sikit dah. Kita buat beka sikit. InsyaAllah sikit-sikit apa dah. Pahal ya. Alhamdulillah. Ada mudah pahal. Kadang-kadang payah pahal dah kan. Tengok kitab ni sikit. Tengok habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala man aftara. Dan wajib di atas mereka yang berbuka lagi akan puasa. Fi Ramadan ay fi syahri Ramadan. Dia bukakan puasa pada bulan Ramadan. Kenapa buka puasa ni? Dalam bulan Ramadan dia buka puasa dia. Dia puasa kemarin ataupun hari ni dia buka puasa dia. Li uzrin. Kerana uzur dia. Kerana uzur bersangat teh. Uzur sangat teh la yurja zawaluhu. Yang tiada diharap kata nak hilangnya hilang uzur dia. Dek. La yurja zawaluh. Yang tidak diharap zawaluhu. Akan kehilangan bagi al-uzi. Tak ada harap pada uzur yang nak hilang ni. Mana? Kekibarin. Seperti umur yang sangat tua. Orang tua umur 7-80. Uzur ni tak ada nak kata harap pada nak hilang dah. Sebab kau tua. Bukan ya kau muda. Bukan orang tua yang main kau muda dah. Ada pun budak yang pergi kau besar. Lepas tu dia minum. Lepas tu dia jadi muda. Muda belia. Lepas muda belia. Orang panggil. Orang tu jadi orang tengah tubuh. Tapi orang tua nak kata mari kau muda semula tak ada harapan. Maka bagi orang tua ni boleh ke tak dia nak buka puasa dalam bulan Ramadan? Jawab kata boleh. Wa maradin dan pula sakit. Sakit mana? La yurja bur'uhu. Yang tidak diharap-harap kata nak sembuhnya. Sembuh bagi penyakit dia. Tak ada harapan kata nak sembuh penyakit dia weh. Sakit teruk berdoa. Mama kata mung ni 50 hasib sebab duduk dalam ICU. Sebab apa? Nak makan tak boleh, minum tak boleh, tebuk tekak. Lepas tu tuai tak ni tu, maka belah perut sebab janera. Jadi mak ring le perut, kena belah tu baik. Lepas tu bomo katanya, 50 mati dengan hidup. Maka tak ada harapan dah kata sakit dia tu nak sembuh. Maka ketika bolehlah bagi orang kibarin wa maradin la yurja bur'uhu, boleh dia nak buka puasa. Tapi wajib alaman aftara ni mudun. Iyalah gawa. Wa yajibu ala man aftara li uzrin ka kibarin wa maradin la yurja bur'uhu ni mudun. Wajib oleh satu gawa, satu cupak. Tinggal sehari bayar secupak. Tinggal 2 hari 2 cupak. Mana? Kata secupak li kulli yaumin, bagi setiap hari, minhu daripada Ramadan. Ya tinggal berapa hari Ramadan? Kali ya tinggal 3 hari 3 cupak. Ya puasa tak agak dah hujung-hujung ni. 10 akhir ni tak agak dah weh. Puasa hari pertama tak apa lagi, hari 2 duk kacau-kacau, dia sampai setengah puasa. Bos setengah lek akhir puasa tak agak dah weh, sebab tua ni. Kalau kacau siapa tak boleh nak semaya. Tak boleh duk kacau, maka syarat benar bagi dia, boleh dia berbuka puasa dengan dia bayarkan 1 cupak 1 hari, 1 cupak 1 hari daripada Ramadannya. Kata ya bayar 1 cupak bagi tiap-tiap hari daripada Ramadan ni. Ingkana. Kata bayar tu. Yajibu muddun likulli yaumin minhu. Katanya ingkana. Wajib tu. Wajib bayar cupak-cupak tadi. Daripada 1 hari cupak. 2 hari 2 cupak. 3 hari 3 cupak. Kata wajib kena bayar cupak-cupak ni. Ingkana. Jika adalah ia siapa dia? Man aftara. Mereka yang buka puasa li argapa li uzrin kana uzur yang tidak harap-harap kata hilang ni. Musiran dia tu seni. Dia tu seni ketika dia tinggal puasa, pada masa tu dia pun seni ada duit boleh belikan beras untuk nak bayarkan fidyah. Daripada dia tinggal puasa ada duit dia ada kemudahan. Maka ketika tu wajiblah dia bayar, tinggal sehari bayar secupak, tinggal 2 hari 2 cupak. Tengok sahabawi. Hina izin pada ketika mana? Hina is aftara, pada ketika dia saat ni buka puasa, maka wajib dia kena bayar secupak sehari daripada hari Ramadan kalau dia tu ada kemudahan. Kata wajib muddun likulli yaumin minhu in kana musiran ni bila qada'in, dengan tidak kena qada weh. Orang tua-tua kita umur 7-80
Paya puasa dah 10 hari, lepas tu 20 hari akhir tak gerak. Nah, apa boleh buka dak weh? Boleh buka. Lepas tu berdosa dak kali buka puasa? Jawab syarat kata tak apa. Syarat maaf ke dia boleh buka. Lepas tu kali dia buka, dia bayar kali dia kuasa, dia ada kemudahan, bayar secupak hari. Dia tinggal 10 hari, 10 cupak. Lepas tu dia kena qada ke dak puasa dia tinggal. Jawab kata tak ada kena qada. Kalau orang tua ataupun sakit teruk saat ni. Kata bila qada'in in qadira alaihi, jika wa in qadira alaihi, dan jika kuasalah ia man aftara alaihi ay ala saumi ba'du, selepas daripada itu, selepas daripada dia buka puasa saat ni tu dah, dengan keadaan uzur tu nah, ba'du ay ba'dal iftari li uzrin, selepas daripada dia bukakan puasa kerana uzur saat ni. Lepas daripada dia buka kerana uzur, maka ketika tu boleh dia saat ni tu buka puasa, tapi wajib tadi dia kena bayar secupak sehari. Tapi secupak sehari dengan tak ada kena qada. Walaupun dia kuasa di atas puasa, maka tak puasa pun tak ada apa dah bagi orang tua ataupun dia saat ni tu nah uzur yang beramat-amat sangat. Kenapa boleh kata wayajibu muddun likulli yaumin minhu bila qada'in li'annahu, kerana bahawasanya seorang tu man aftara saat ni ghairu mukhatabin, dia tu tidak dikhitabkan oleh Allah, tidak dimahadapi oleh Allah dengan hukum taklifi. Kita ghairu mukhatabin, tidak dikhitab dengan hukum taklif bisaumi, dengan berpuasa. Tak ada khitab dah ke dia dengan kata berpuasa. Fal fidyatu fi haqqihi, maka bayar fidyah fi haqqihi, pada haknya hak man aftara ni wajibatun, wajib. Makna kata fidyah bayar sekali cupak sehari, itu dikata pada hak dia tu wajibatun, wajib ia ibtidaan, pada permulaan lagi, la badalat, bukan ganti. Masalah orang yang tak rak, orang yang tua, umur banyak sangat, maka apabila bulan puasa, bulan Ramadan, maka dia tinggalkan puasa, maka harus tak? Jawab dia tu harus. Berdosa tak? Tak berdosa. Maka dikhitabkan dia suruh buka puasa pada awal-awal, maka wajib dia saat ni tu gawa dia, yakni bayar fidyah pada awal-awal lagi dah. Bagi dia tak puasa, maka syarat benar bagi dia. Tapi bagi dia pada awal-awal lagi, wajib dia kena bayar fidyah, bayar cupak sehari, hak yang dia tinggal. Sekat tu dulu, wa yajibul muddu ma'al qada ala hamilin wa murdi'in aftarata lil khawfi alal waladi. Dah. Sekat tu dulu kan mereka kata wallahu a'lam. Tulis ni dah.